A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang betul sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning kepada sahabat-sahabat setia penonton rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izinnya. Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, memberikan kita sehari lagi untuk bernafas, tidak lain tidak bukan tujuannya untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kita dan juga ta'abbud, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang betul sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita pelajari, dan insya-Allah pada pagi ini di sebalik perbincangan kita menerusi silibus akhlak, kita akan bincangkan topik berkaitan dengan ibu bapa terabai. Dan juga sidang betul sekalian boleh untuk menonton siaran pada hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini ke seberapa yang ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi bagi mengulas, menjawab persoalan daripada sahabat-sahabat penuntut sekalian pada pagi ini bersama dengan saya seorang murabbi, mursyid, guru saya sendiri, iaitu siapa lagi tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal Rokman kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, makin handsome Ustaz saya tengok. Ikut hari. Alhamdulillah. Jadi soalan sekalian, kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Ustaz, pagi ini kita nak bincangkan topik berkaitan dengan ibu bapa terabai. Saya teringat dengan satu pesanan Nabi SAW. Mafhum dia, sesungguhnya redha Allah itu terletak pada redha kedua ibu bapa, Ustaz. Jadi permasalahan pada hari ini kita lihat anak-anak ramai yang sibuk mencari rezeki, mencari kerja sebagainya, sehingga mana ibu bapa ini rasa terabai, Ustaz. Sebagai pendahuluannya, jom sama-sama kita dengarkan mukadimah Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Luqman. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa nama ni Dai Luqman tadi? Dia bagi bahasa Arab subal khair, insya-Allah. Masya-Allah. Dia orang Malaysia kita pun sekarang cakap Arab dah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Terima kasih kepada yang menonton bersama pada pagi ini sekali lagi dalam soal jawab kita, dan tajuk kita apa tadi? Ibu bapa terabai. Ibu bapa terabai. Saya sebenarnya bila bincang tajuk ni dapat daripada pihak penerbitan. Tahu tak macam mana ketika Ustaz nak apa nama ni? Nak mengolah, nak menjiwai itu. Kita cuba duduk dalam keadaan tajuk tu. Mungkin Luqman kecil lagi kot anak kecil sangat. Kecil lagi ya. Kecil sangat. Umur 2 tahun kecil sangat. Jarang orang pakai kecil sangat. Maknanya tunjuk kecil betul lah tu Tapi macam Ustaz, mungkin anak dah besar-besar. Jadi kita pun dah proses jadi orang tua lah ni. Kan? Jadi mungkin tajuk ni memang bila kita menyebut ni sebenarnya barangkali kita menyebut sekali dengan harapan. Begitu man. Tapi apapun, bila kita bincang tajuk mak bapak ni lah, kalau menurut saya, penonton sekalian, kita kena fahamkan dulu prinsip yang memang digariskan oleh agama kita dalam konteks ibu bapa. Ini benda yang paling penting man.
Kerana kalau kita tak pergi kepada prinsip ni secara mendasar, akhirnya kita tak nampak apa yang kita nak buat ini dia suatu benda yang mesti lurus dengan agama. Jadi akhirnya orang akan jadikan benda tu pilihan. Ya, jadi sebab itu rasanya nak atau tidak kita kena rujuk kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan sebagai panduan kepada kita orang Islam. Pertama sekali, mungkin ayat yang paling relatif dengan tajuk kita hari ini ialah surah Al-Isra ayat 23. Ini saya ingat satu ayat yang masyhur yang biasa dah kita dengar. Saya akan ulangkan supaya mudah-mudahan kita boleh mengambil sedikit pemahaman daripada ayat ini sebagai mukaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Surah Azim. Mafhumnya, bila mana Allah tentukan, Allah wajibkan perintah kepada kamu supaya tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan berbuat baik kepada ibu bapa. Bila sampai kedua bapa tadi pada usia tua mereka, maka ini dia punya poin ataupun perkataan yang kita kena lock untuk tajuk kita hari ini. Tak tahu sekarang ni suka pakai perkataan lock pula ya. Jadi kita kena lock perkataan ni, fala taqul lahumā uffin. Maka ketika itu jangan kalian mengatakan hatta sekalipun, wala tanharhuma, dan jangan kalian menengking. Bahkan Allah memberikan nasihat, wa qul lahumā qawlan karīma, maka berilah mereka itu perkataan-perkataan yang baik yang menggembirakan mereka. Saya ingat Man, ini adalah suatu ayat yang memberikan satu panduan khusus dan prinsip asas soal hubungan anak dengan mak bapak. Jadi dalam apa pun perbincangan kita, kalau kita menceritakan soal ibu bapa dan anak-anak, maka setiap daripada kita ni, penonton-penonton kita ni yang Alhamdulillah penonton TV 3 kita ni, ini TV 3 ke TV 9? TV 3, TV 9. Saya confuse dua-dua sekali jalan kan. Maknanya dalam Tanya Ustaz ni memang ramai yang excited, tapi kena ingat, tak cukup kalau sekarang excited tapi kita tidak memahami perbincangan itu dengan pokok dia. Jadi dalam konteks ini mesti dipaham. Maknanya tidak boleh kita meninggalkan panduan ini dalam konteks kita nak menjaga hubungan dengan ibu bapa. Dan satu Man, sebagai mukadimah, saya ingat mungkin hadis ini boleh jadikan sebagai stand perbincangan kita, sebab nampaknya perbincangan tu kan main lebar lah nampaknya hari ni ya. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, hadis 2551. Kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin, raghima anfun thumma raghima anfun. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawahi indal kibari ahaduhuma aw kilahima falam yadkhulul jannah. Kata Nabi SAW, kehinaan. Tapi kalau boleh kita terjemahkan dengan perkataan lain juga, celakalah. Ni celaka ni maksudnya nasib ni. Kenapa? Apabila ditanya kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah, siapa orang ini? Maka Nabi SAW beritahu, orang yang man adraka abawahi indal kibari, orang yang dia sempat dengan mak bapak dia bila mak bapak dia tua. Sebab tak semua orang tahu, tidak semua orang yang Allah Ta'ala beri kesempatan mak bapak dia tua. Ada orang tak sempat mak bapak dia tua betul, dia dah meninggal. Tapi ada orang yang Allah beri kesempatan. Sebenarnya ada satu semacam isyarat daripada Nabi SAW. Maknanya bila disebut man adraka abawahi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma, sama ada seorang atau dua orang, isyaratnya ialah falam yadkhulil jannah, dia tak masuk syurga. Maka ibaratnya seolah Nabi nak beritahu bahawa sepatutnya sebahagian orang yang dipilih Allah Ta'ala dapat peluang mak bapaknya tu, sebenarnya itu adalah kunci untuk dia ke syurga. Kita lock perkataan ni juga. Kunci. Kita kunci perkataan ni. Jadi maknanya hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana untuk dipahami
oleh kita masyarakat, khususnya kita umat Islam, dalam konteks hubungan kita dengan mak bapak. Ayuh. Jadi Allahu Akbar. Sidang tu sekalian, satu sebenarnya ancaman sebenarnya kepada kita. Sekiranya kita ni dihadirkan dengan ibu ayah yang sempat mereka tua dengan kita itu, tapi kita tidak mampu untuk menjadikannya sebagai kunci kita untuk ke syurga. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan itu memberikan sedikit ataupun merungkai kepada kita di antara topik ataupun di antara perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua akan menanyakan soalan berkaitan dengan apa yang kita akan bualkan seperti yang telah pun diterangkan oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak ke soalan. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Sebelum sekalian, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Channel Ustaz Biar Tahu Yang Keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan pada pagi ini, ibu bapa terabai. Sudah semestinya kita sebagai anak-anak nak memberikan yang terbaik buat ibu ayah kita. Mungkin kadang-kadang dalam keadaan kita sedar ataupun tidak, kita telah pun menyebabkan kecilnya hati ibu ayah itu sehingga mereka rasa terabai. Mudah-mudahan dengan setiap pencerahan daripada topik kita bincangkan pada pagi ini, kita dapat ambilkan satu iktibar untuk kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua bapa kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan yang pertama untuk episod pada kali ini daripada Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, berbakti kepada ibu bapa adalah antara perkara yang sangat dituntut dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkannya di tempat kedua selepas beribadah kepadanya. Boleh Ustaz terangkan betapa hinanya anak yang mengabaikan ibu bapa? Mohon pencerahan. Terima kasih. #Biar Tahu Jangan Keliru. Silakan Ustaz. Saya perhati satu benda, man. Penonton Tanyalah Ustaz kita ni lama boleh jadi ustaz dengan ustazah dulu. Betul Ustaz. Itu penonton. Kalau penerbit lagi lah, rasa dah boleh dah tu. Boleh buat kitab Ustaz. Soalan daripada Jura Azlin ni, saya ingat saya suka nak petik daripada apa yang disebut oleh Syekh Al-Maraghi. Dia apabila dia mengomentar ayat daripada yang kita baca tadi, surah Al-Isra ayat 23 di awal tadi. Apa kata Syekh Al-Maraghi? Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyebutkan tentang pertama, Allah ta'budu illa iyyahu. Itu yang pertama. Kemudian selepas pada itu, wabil walidaini ihsana. Kata apa nama ini, Syekh Al-Maraghi, sebenarnya sesiapa yang membaca ayat ini, dia sepatutnya akan menyebabkan jadi meremang bulu rumahnya, ataupun dia jadi gerun. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan isyarat ini dengan meletakkan satu kemuliaan. Kalau kata Jura Azlin tadi letak yang kedua, dia sebenarnya di kat situ pasal ada waw tu, waw ataf tu, kan? Jadi di sini ni perintah supaya beribadah dan mentauhidkan Allah Taala, kemudian diletakkan sekali dengan perintah untuk berbakti kepada ibu bapa, sebagai menggambarkan bahawa itu adalah suatu kemuliaan yang Allah angkat. Allah angkat man. Maknanya kena faham. Maka beruntunglah di sana siapa anak-anak yang begitu memuliakan mak bapak, kerana sebenarnya dia mendapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang saya nak pesan kepada penonton, kadang kita tak perasan apa benda yang kita buat, ada je jalan ni, ada je kata orang tu apa, jalan keluar, ada je rezeki yang datang. Kenapa? Sebenarnya kita tak perasan kita melakukan sesuatu yang dimuliakan Allah Ta'ala, iaitu dengan cara dia memuliakan ibu bapa atas daripada isyarat yang Allah Ta'ala bagi dalam ayat surah Al-Isra ayat 23 tadi. Jadi sebab itu dia bukan saja-saja Allah Ta'ala susun begitu, kata para ulama, kerana itu sebagai menggambarkan tentang satu kedudukan yang diangkat Allah Ta'ala. Maknanya kedudukan itu akan diperoleh kepada orang yang memuliakan mak bapak dia, sebagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sebagaimana dia memuliakan mak bapak dia. Nampak tak? Baik. Cuma ada soalan dia tadi, dia kata macam mana betapa hinanya kita anak. Dipanggil istilahnya dia menghinakan anak-anak tu. Jadi sebab kenapa?
Kerana bila Allah Ta'ala memuliakan, berarti siapa yang melakukan dia mulia. Tapi kalau sekiranya dia sebaliknya, bermakna dia adalah satu penghinaan kepada anak-anak itu tadi. Boleh faham tak, Man? Boleh. Maknanya dia simple untuk kita nak melihat skop ini. Kerana Allah angkat, maka mulia. Maka siapa yang berlawanan daripada apa yang Allah Ta'ala letakkan, maka dia adalah hina. Dan kena ingat, penghinaan ni, kalau kita penghinaan manusia biasa, tapi kalau penghinaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini luar biasa. Tengok apa berlaku kepada Fir'aun. Allah muliakan, Allah hinakan, tenggelam dalam laut. Qarun, Allah sebut dalam Quran, Allah hinakan, Allah tenggelamkan dalam tanah. Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Allah hinakan, walhal Allah muliakan dengan kedatangan seorang Nabi. Nampak tak? Tapi akhirnya apa berlaku? Allah terbalikkan. Begitulah seterusnya. Sebab itulah kita kena faham kemuliaan yang akan kita dapat dengan sebab Allah memuliakan orang yang memuliakan ibu bapanya. Ini benda yang paling penting. Supaya satu perkara kita nak kena lihat, mak bapak dalam konteks kita lah, kita nak supaya anak-anak tadi, kita macam ustaz sebagai mak bapak, kita kena faham ni, besok anak-anak ni sepatutnya mesti berkelakuan begini. Bagaimana kita nak mendorong, itu penting. Ni saya nak pesan juga mak bapak. Memang pertanyaan kita ni dalam konteks anak-anak, tapi saya rasa kita mak bapak, kita kena dorong juga supaya anak-anak kita ni besok dia akan melakukan perkara sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala. Nampak tak, Man? Maknanya kalau kita tidak sendiri yang sama-sama untuk mendorong anak-anak dengan maksud lain, kita tidak menyusunkan, kita tidak mendidik, maka akhirnya rosak. Sebab itu dalam surah Luqman misalnya, ayat 17, Allah sebut apa? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Surah Al Azim. Ayat ini nak menjelaskan tentang bagaimana sikap Luqmanul Hakim. Yalah, sebagian mengatakan dia adalah Nabi sebagai raja soleh. Tak apalah, itu bukan perbincangan ni. Dia pun segmen lain. Tapi maknanya Allah nak merakamkan bahawa Luqman sendiri yang mendorong anak dia supaya apa? Taat kepada Allah, dirikan solat, kemudian suruh kepada kebaikan, bersabar dengan apa yang engkau lalui. Makna nak memahamkan kita, mak bapak kena ada satu juga pemahaman bahawa dia mesti mendorong anak-anak supaya anak-anak melakukan apa yang diisyaratkan Allah Ta'ala sebagai suatu perbuatan yang mulia. Ini penting, Man. Kerana kadang-kadang ada setengah orang dia tak perasan benda ni. Dalam hadis yang selalu kita dengar, Man, apa kata Nabi? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Ini bukan soal karma atau tak karma. Ini bukan soal apa nama ni dipanggil balasan. Ini soal acuan. Ada pepatah Melayu kata kan, bagaimana acuan begitulah kuih. Ada ke tu? Betul, Ustaz. Betul, Betul. Betul Melayu. Ada, Ustaz. Kadang-kadang lemah betul Melayu. Kadang segan juga ceramah ni. Takut kat bawah tadi cikgu Melayu. Kan ada pejuang-pejuang bahasa, tengok koman betul Ustaz ni ceramah kan main. Bahasa Melayu out. Tak, maknanya penting kita faham. Penonton sekalian, hari ni kita dah cerita macam-macam berkenaan anak yang mengabaikan mak bapak. Sebab itu kita kena usaha ke arah tu. Kita yang mengacukan. Sebab itu kita disebut, kalau sekiranya ini apa yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Haythami. Dia kata apa? Kalau kita melorongkan dengan dorongan-dorongan yang baik, maka mudah-mudahan anak-anak tadi akan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala tadi. Tapi ini nak kita fahamkan juga. Kalau sekiranya kita dah usahakan, oh makcik, dengar ni. Dengar makcik. Ya. Kalau kita dah usahakan, dah didik, kita dah buat, bahkan kita kita panggil surroundingkan anak-anak tadi dengan kebaikan, tapi jadi juga, Man. Tak boleh buat apa. Maka ini yang disebut sebagai ujian kepada mak bapak, maka bersabarlah. Faham, makcik?
Jadi dah ada buat macam mana? Kita dah buat dah man. Kan daripada kecil macam-macam kita buat, kebaikan kita tunjuk, dorongkan dia. Bahkan ada mak bapak yang bawa anak ke masjid, biasakan dengan environment yang baik, tapi nak berlaku juga. Maka bersabarlah kerana itu adalah ujian Allah Ta'ala. Itu memang satu benda yang perit lah. Kadang-kadang kita jadi mak bapak ni man, anak-anak dah besar dengan kena tengok, geram pun ada. Kan? Geram ada geram. Tapi kita geram tu bukan apa. Geram nak memastikan supaya dia boleh dibentuk dengan baik. Itu je. Bukan geram kita geram nak kata orang nak katuk. bukan. Tapi kita nak supaya dia jadi orang yang baik, imaman lil muttaqin. Kan? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Allah Akbar. Wasbir ma asabak tu yang penting tu. Kalau dah tak boleh nak buat apa pun, bersabar sebab itu ujian untuk ibu ayah. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi satu pencerahan yang baik Ustaz berkaitan dengan anak-anak ibu ayah ni, dia berkaitan juga dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT. Takut kita dihinakan hanya disebabkan oleh kita mengabaikan ibu ayah kita tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat tersebut insya-Allah. Jadi jom kita balik ke soalan berikutnya Ustaz. Daripada Kak Yat kita, daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz Nais serta kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. What you give you get back. Masya-Allah. Bahasa Inggeris pada pagi-pagi ini. Apakah di dalam Islam adanya istilah karma, yakni balasan atas perbuatan ibu bapa yang diabaikan berkemungkinan adalah balasan kerana mereka sendiri mengabaikan tanggungjawab sebagai anak dan sewaktu menjadi ibu bapa? Soalan keduanya, apakah semua perlakuan ini kita boleh andaikan atau dilabelkan sebagai anak derhaka, atau adakah apapun alasan perlakuan ini ianya langsung tidak terima agama dan masyarakat? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih kepada Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Silakan Ustaz. Jiran. Oh, jiran Ustaz. Kak Yat dah. Kak Yat tanya kat rumah je lah Orang Rawang Ustaz. jiran daerah je. Kamu orang percaya ke? Orang kecam tak apalah. Dan jiran dengan Ustaz pergi tanya lah sebelah rumah. Tak. Saya kena kesian Kak Yat. Kesian Kak Yat tu. Tuan-tuan, terima kasih Kak Ayat yang bertanya orang Tasik Puteri. Pertama sekali penonton, kita nak kena faham. Istilah ini suatu istilah yang dipanggil syair. Benda yang selalu orang guna. Karma lah tu, karma. Tapi kita kena faham begini. Ada pertama kadang-kadang orang guna tu bukan dimaksudkan karma sebagaimana dalam kepercayaan kawan-kawan kita dalam agama Hindu. Nampak Jadi perkataan tu kadang-kadang kita kena faham. Kadang ada orang, mana boleh haram, dosa, masuk neraka, buat tenang. Kadang perkataan-perkataan tu diguna, dia tidak memberi maksud yang sebagaimana asal. Jadi perkataan saja, dia tidak ada makna. Tapi kalau yang disebut itu dengan maksud sebagaimana kawan-kawan kita dalam kepercayaan mereka dalam agama Hindu, kerana karma ni dalam kepercayaan Hindu ada. Kita tak mau nak bincang soal itu, tetapi kita nak bincang dalam soal Islam, maka dia dalam konteks kita orang Islam, dia adalah sesuatu yang bercanggah. Itu kena fahaman. Dia bercanggah Jadi saya nak membetulkan, kalau sekadar menggunakan perkataan itu tanpa ada makna, carry on lah. Ini kadang-kadang dipanggil apa istilah, bukan terpahaman. Dia panggil perkataan yang syair, yang orang biasa guna, macam kita lah. Suruh pergi beli pergi beli Colgate. Pak, bang, jangan lupa beli Colgate. Ubat gigi. Ubat gigi kan. Jadi benda tu janganlah bagi lurus sangat. Maksudnya benda itu kan. Gitulah. Mungkin kalau boleh kita gunakan perkataan tu. Jadi dalam konteks karma ini dalam Islam dia tidak ada. Dan dari segi kepahaman kena hati-hati. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang berkepahaman begitu. Ini karma, bawa tenang. Kerana ini suatu yang bercanggah dengan akidah, keyakinan kita sebagai orang Islam. Kerana ada hadis Nabi SAW, al-birru la yabla wal ismu la yunsa wad dayanu la yamutu fakun kama syi'ta kama tadinu tudan. Kebaikan tak akan pudar, dosa tak akan dilupakan. Ad-dayan, yakni Allah yang membalas segala amalan hamba-Nya, tidak akan mati. Jadilah seperti mana yang kau inginkan, seperti mana yang kamu lakukan, kamu akan dibalas. Itu yang kata Kak Ayat tadi, what you give you get back. Cuma dalam hadis ini, kalau dalam perbincangan ilmu hadis, dia ada dia ada satu perbincangan tentang dipanggil istilahnya, kita kata taraf hadis tu. Jadi saya tak nak bincangkan di sini, tetapi saya nak menyebutkan begitu supaya ada sebahagian mungkin asatizah kita yang menonton juga, atau ada di sana orang yang mahir dalam ilmu hadis. Saya katakan itu sebagaimana yang dicatat oleh para ulama tentang isu berkaitan hadis ni. Tapi
bagaimanapun hadis ini kalau untuk sebagai satu motivation untuk kita, saya rasa secara sepakat semua orang setuju. Jadi makna kena ingat motivasi ataupun dorongan, hati-hati jangan buat, what you give you get back, macam itulah. Jadi satu perkara yang kita kena fahaman dalam konteks anak-anak tadi, dengan ibu bapa kita kata, yang ini kita kena tengok dalam konteks bagaimana perbuatan tadi dengan kesan daripada mak bapak. Tapi yang ini ni saya belum nak terangkan. Sebab apa kita berehat sebentar, Ustaz? Berehat. Pasal apa, dengar ada yang bagi tahu kata, sekejap Ustaz nak buat kopi kata dia. Kopi, ya Alhamdulillah, maka kopi kita pagi ni insyaAllah. Jadi sedang tu sekalian nak tahu lanjutan daripada jawapan tersebut, yang kemana tu sekarang kekal bersama kami. Kita berehat sebentar. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Setelah selesai berjeda sebentar tadi, minum kopi kata Ustaz sebentar tadi. Alhamdulillah, masih lagi membincangkan berkaitan dengan topik kita ibu bapa terabai. Jadi mudah-mudahan dengan perjumpaan kita pada pagi ini dapat kita memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan apakah implikasinya sekiranya kita mengabaikan ibu ayah kita. Sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk berkongsi ilmu kita pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, terutamanya kepada anak-anak kita masih kecil ni. Mudah-mudahan mereka mendapat pendedahan awal berkaitan dengan menjaga ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada ayat kita, dan juga Ustaz masih lagi nak menerangkan lagi lanjutan daripada soalan berkaitan dengan karma tersebut, Ustaz. Silakan Ustaz. Sikit sebagai tambahan, macam kita sebut tadi, dari segi hubungan ataupun kesan, kan, kesan daripada kita panggil kecuaian anak-anak dalam konteks hubungan dengan mak bapak tadi, interaksi. Sebab itu kena faham apa yang Kak Ayah sebut, adakah itu soal karma ataupun balasan lah sebenarnya yang dimaksudkan kat sini. Kita kena ingat dalam konteks mak bapak, kalaupun dia melakukan sesuatu kesilapan masa kehidupan dia lah, masa kehidupan dia, soal dia mendidik anak ke apa sebagainya, ini tidak bermakna apa yang dibuat itu mesti dia perolehi balik. Itu kadang-kadang kita kena jelas. Tak mesti. Maksudnya kesan dia ataupun dipanggil dia dapat balik lah, dia kena balik. Tak mesti. Dia bukan begitu, kerana Allah Ta'ala yang menentukan. Allah yang menentukan sama ada Allah nak berikan balasan tu di dunia ataupun balasan tu di akhirat. Jadi dalam konteks tak kira lah sama ada dia salah mendidik ke, atau dia sendiri mungkin sebelum ni begitu keadaannya dengan mak bapak dia, tetapi itu tidak mesti. Dan kita kena ingat, dari segi perintah sendiri pun Allah Ta'ala suruh kita supaya kita berbuat baik kepada mak bapak walaupun keadaan mereka tu teruk. Hatta kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW sebagaimana yang direkodkan, misalnya Mus'ab bin Umair, ini orang-orang yang Islam, mak ayah tidak Islam, tetapi mereka ni juga tetap berbuat baik kepada mak ayah dia. Jadi kalau nak kira begitu, sepatutnya semua karma teruslah kan, kafarat. Yang ini tidak mesti kita fahami dalam konteks yang begitu. Cuma yang ni disebut oleh Kak Iyad tadi tentang soal penanda arah nak deraka, sikitlah kalau boleh Ustaz nak sentuh berkenaan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Sayyidina Jibril tanya tentang tanda-tanda kiamat. Antaranya apabila ditanya kepada Sayyidina Jibril, qala fa akhbirni, ataupun ditanyakan tentang fa akhbirni an imaratiha, ya, tanya tentang dipanggil mak yang bukan mak, tanda kiamat tu lagi. Maka Nabi sebut qala antalidal ummatu rabbatha, seorang mak melahirkan tuan dia. Yang ini ni sikit kalau kita boleh tengok, Ibn Hajar Al-Asqalani di syarah ke hadis ini, dia menyebutkan bahawa dari segi definisi kepada hadis ni, walaupun ada berbagai definisi, tapi Ibn Hajar Al-Asqalani dalam konteks kita berbincang kita ni, dia menyebutkan bahawa termasuk tanda itu ialah apabila seorang anak yang menderhaka kepada mak bapak.
Yang sebagaimana disebut dalam hadis tadi itu, ibu yang melahirkan tuannya. Yang ini ni termasuklah dia kata kata-kata penghinaan, cacian, yang pukul, memaksa melakukan kerja dalam konteks suasana zaman lah. Itu semua termasuk perkara-perkara yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai pendaharakaan. Begitu juga kalau ini pasal kita nak tengok apa dia punya benchmark dia. Begitu juga kata Syekh Mustafa Al-Bugha. Syekh Mustafa Al-Bugha dia kata ayat ini adalah sebagai satu kiasan ataupun hadis ini sebagai satu kiasan, dan dia nak menunjukkan betapa zaman itu rosak. Dah teruk dah. Zaman tu teruk. Maknanya orang tak peduli mak bapak, dan orang menganggap benda tu satu yang common, satu yang boleh diterima. Ini yang disebut oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, bahawa zaman itu zaman tunggang terbalik. Dia bukan isu anak tadi tak abaikan mak bapak ataupun buat sesuatu yang menyakiti mak bapak. Yang lebih teruk, orang menganggap itu okey. Bila mana masyarakat di zaman tunggang terbalik orang panggil. Ini hari ini kita akan nampak man. Kita nampak bagaimana orang menghalalkan benda yang haram, dan biasalah nak buat macam mana. Kan kesalahan walaupun dari sudut pandang agama, itu benda normal atas individu lah kata dia. Bahaya. Ini sebab itu saja petik apa yang disebut oleh Syekh Mustafa Al-Bugha. Ini berkaitan dengan apa yang ditanya oleh Kak Yat tadi. Allah Akbar. Jadi kita risau juga kadang-kadang benda yang haram, jelas haram depan mata kita abaikan, dan juga seolah kita redha dengan perkara tersebut. Menyebabkan akhirnya kiamat itu semakin hampir kita. Sebab benda ni pun sudah pun berlaku pada zaman sekarang ni juga Ustaz. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Kak Yat kita sebentar tadi. Dua soalan yang diajukan alhamdulillah telah pun dirungkaikan jawapannya. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana situasi anak itu merupakan anak tunggal perempuan dan dia berkahwin mengikut suaminya kerana merasakan tanggungjawab kepada suaminya lebih utama? Apakah seorang anak itu dikira mengabaikan ibu bapanya kerana patuh pada suaminya dan hanya waktu tertentu sahaja berhubung dengan ibu bapanya sehingga ibu bapanya berkecil hati dengan anak perempuannya itu? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru berkaitan dengan tanggungjawab ni suami dengan ibu ayah ni Ustaz. Silakan. Ini bila saya tengok soalan ni, saya perhati benda ni dipanggil repetition. Repetition ni bukan soal dalam program kita. Repetition yang berlaku sekarang. Persoalannya daripada dulu sampai sekarang tak habis. Saya tadi bila dalam perjalanan nak ke sini, saya mikirkan apa kaedahnya. Saya fikir hari ni saya nak baca je pandangan-pandangan ulama supaya mudah-mudahan orang lelaki di luar sana dia faham. Dan supaya dia tahu. Sebab kadang-kadang bila kita sebut ustaz dekat dalam tanya ustaz tu, bukan dia seorang ustaz, orang lain ustaz. Okey, fine. Saya nak baca je. Saya nak baca supaya tahu bahawa ini bukan saya bercakap. Baik, pertama saya nak sebut soal pasal kita masa pun tak banyak sangat. Saya nak sebut pertama soal dari segi tanggungjawab perempuan. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Hak seorang manusia yang paling berhak pada seorang isteri itu ialah suaminya. Kan? Jadi ibu lelaki pula yang paling berhak kepada dia ialah seorang ibu. Okey, itu selesai. Saya ingat bab ini kita tak ada isu, memang ini disepakatkan. Okey, dengan maksud lain isteri dia kena duduk di rumah sentiasa dengan suami itu, dan dia nak keluar sampaikan pergi masjid pun dia mesti minta izin pada suami. Ini khalas. Tak ada isu. Tak ada isu. Okey, sekarang kita nak masuk dalam konteks nak keluar rumah, sama ada nak pergi ziarah mak bapak dan sebagainya, maka ini juga ada hadisnya daripada Nabi SAW. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, "Ata'dhanuli an ati abawaya?" Kau benarkan tak ya Rasulullah untuk aku ziarah mak bapak aku? Dan Aisyah kata ketika ini dia kata sebab aku nak kepastian tentang satu berita lah. Ini ada isu dia. Kemudian Nabi SAW izinkan. Maknanya apa? Pengajaran ataupun pembelajaran daripada perbuatan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah juga menunjukkan isteri kena minta izin. Baik. Selesai kat situ. Saya ingat itu pun tak ada isu. Sekarang kita nak masuk.
Itu ini orang lelaki suka dengar ni kan. Sekarang sukalah juga dengar yang ini pula. Dengar betul-betul. Bang, dengar Baik. Soal apakah boleh suami melarang isteri keluar pergi berjumpa dengan keluarganya? Baik. Pertama, mazhab Hanafi dia larang suami buat begitu. Mazhab Hanafi. Boleh rujuk kitab-kitab mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dia haruskan suami untuk larang ziarah keluarga, tapi lebih baik tak menghalang. Maksudnya mazhab Hanafi dengan Syafi'i dengan Hanbali kata boleh larang, tapi sebaiknya jangan larang. Baik. Tak habis lagi kat situ. Dengar dulu. Tengok dalam Fiqhul Islami wa Adilatu almarhum Dr. Wahbah Zuhaili. Dia disebut apa? Saya nak baca supaya tuan-tuan tahu bahawa ini bukan perkataan saya. Adapun makruh bagi suami sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i melarang isterinya untuk menziarahi ibu bapanya sekiranya mereka dalam keadaan sakit yang tenat dan menghadiri majlis pengemubian kedua bapanya ketika mereka meninggal dunia kerana larangan itu membawa kepada putus hubungan silaturahim. Itu Dr. Wahbah Zuhaili. Syekh Mahmud Asy-Syalabi, ini bukan ustaz dalam Tanyalah Ustaz. Ini ulama besar. Kalau tak tahu, carilah. Google. Ya, Google. Dia kata adalah tidak diharuskan syarak seorang suami menghalang isterinya untuk menziarah keluarganya atau menghalang keluarganya untuk menziarahi isterinya kerana perbuatan itu adalah haram dan boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan. Ini kerana perbuatan memutuskan silaturahmi sangat dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad Asy-Syalabi. Ya. Mahmud Asy-Syalabi. Baik. Seterusnya, saya nak baca 2-3 pandangan. Syekhul Islam An-Nawawi dia kata ada pun larangan suami kepada isterinya untuk menjadi keluarganya adalah tidak diharuskan. Larangan itu tak boleh dan bukanlah termasuk dalam hak suami. Menghalang. Ni rakam-rakam lepas tu viral kan. Ya. Dan dia menanggung dosa dari perbuatan tersebut kerana telah menyebabkan terputusnya silaturahim. Pasal bukan benda main, macam Ustaz sebutlah. Dia reputation masalah tu tak selesai-selesai. Orang lelaki tu benda yang dipahami. Kan? Oh, mentang-mentang aku suami, you kena taat pada aku. Kau tak boleh ziarah. Ini masalah. Pasal pemahaman. Saya baca lagi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau nak dengar Dr. Yusuf Al-Qaradawi lah, kadang ada orang dia tak nak dengar Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata tidak dibolehkan bagi seorang suami Muslim melarang isterinya untuk berjumpa dengan ibu bapanya yang Nasrani. Maknanya istilah kita Kristian. Hal ini kerana Islam menyuruh berlaku ihsan terhadap kedua ibu bapa. Bang, Nabi Dr. Soekarno sebut bahawa larangan kita halang isteri daripada berjumpa dengan mak bapaknya walaupun Nasrani. Isteri kita kan mak bapaknya Islam. Dah kenapa? Apa benda yang kita faham selama ni? Yang kita larang isteri daripada nak pergi. Kalau dah kau malas nak pergi, kau bagi je lah isteri tu pergi. Suruh dia naik bas, bagi duit. Apa benda masalah sangat? Orang dulu-dulu pun kadang-kadang dia tak nak balik kampung sebab dia bekerja. Pasal dia nak balik kampung, nak lari. Kalau dia tak bekerja, duit tak dapat, dia tetap hantar isteri dia balik kampung dia. Walaupun dia tak dapat nak balik sama. Kan orang dulu biasalah, bukan semua orang kerja government. Ni dulu zaman kita bukan kita, ustaz kecil-kecil. Luqman kira pangkat anak dah. Zaman ustaz kecil dulu, ingat lagi. Ayah tak balik tapi dia suruh semua balik. Sebab apa? Dia nak bekerja, dia nak mencari nafkah. Ini orang zaman sekarang, dia tak balik, dengan bini-bini pun tak balik. Orang kata ustaz ni marah ke ni? Memang marah lah, tak faham-faham. Apa benda lagi kita ni? Kan, tanyalah ustaz ni bertahun-tahun dah. Belum habis lagi. Sekejap, saya nak baca lagi. Saya nak baca. Teruskan. Biar dia faham. Baik. Sebab itu dia kata, hukum suami melarang isteri menziarahi ahli keluarganya tanpa sebab munasabah di sisi syarak adalah haram. Lebih tepat lagi, sekiranya suami menghalang isteri untuk menziarahi kaum kerabatnya kerana bertujuan mengelakkan kemudaratan atas isteri atau perkahwinan, maka harus. Kena tengok betul-betul apa sebab. Kalau sekadar you tak usah balik lah keluarga you, dia orang bercakap pasal lah. Kalau nak kira bercakap, kita tempat kerja kita pun orang bercakap pasal kita, lepas tu berhenti je lah kerja. Kan kadang-kadang kita ni masalah, benda yang boleh kita handle lah. Sikit sebanyak tu benda biasa lah. Orang mulut orang nak bercakap, you tak usah balik lah rumah keluarga you, nanti dia condemn I. Dia condemn itu part dia lah. Yang penting isteri tadi menenangkan kita. Kan, itu yang paling penting. Okey, tengok soalan. Ini orang puan pula dengar. Oh kak, dengar makcik.
adakah wajib isteri mentaati perintah suami kalau sekiranya you jangan keluar? You jangan balik rumah mak bapak you. Okey. Maka dia kata, mentaati suami asal saja dalam perkara yang tak bercanggah dengan syarak, dia mesti diikuti, wajib. Tapi kalau larangan itu menyebabkan hubungan kekeluargaan terputus atau ibu bapa uzur memerlukan khidmat anak, setengah ulama menyatakan harus bagi isteri keluar walaupun tanpa kebenaran suami. Maknanya kalau suami nak bawa masuk mahkamah pun Dia kalah. dia akan kalah. Sebab nak pergi mahkamah kena berhujah. Sebab itu ada kitab yang menyebut, para ulama yang menyebut, jika bapa isteri sedang sakit atau seumpamanya dia berhajat kepada khidmat anaknya, sedangkan suaminya melarang untuk menziarahinya, maka hendaklah isteri melanggar larangan. Jangan main-main. Ini bukan ustaz, tanyalah ustaz yang bercakap. Ini ulama. Boleh rujuk dalam kitab Bahrul Ra'iq. Ini bukan kita nak suruh isteri pergi kurang ajar dengan suami. Tak. Tapi fahamkan hukum. Jangan mencemarkan. Di masalah di mana, bila saya baca dekat internet, kan ada isyarat klik-klik. Baca dekat internet, orang hentam Islam. Sebenarnya yang salah orang lelaki memahamkan konteks hukum. Ketaatan itu betul, tetapi bukan menafikan sehingga meletakkan seolah-olah wanita tu seolah bila berkahwin, okay, you are finished, tak ada hubungan lagi dengan suami, maka habis. Saya ingat ada satu lagi, lepas ni saya nak sambung sikit. Saya rasa penonton kita nak dengar juga jawapan Iman, tapi kita berehat seketika pasal air kopi kita pula habis. Bila orang nak top up pula kita punya air kopi. Jadi sebab sekalian nak tahu lanjutan pada jawapan tersebut, jangan ke mana, teruskan ke bersama dengan kami. Kita berjeda sebentar, tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Nahak ditambah santan, dimakan bersama ulam raja. Ibu ayah wajib dimuliakan kerana di situ kunci ke syurga. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, pada pagi ini sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan ibu bapa terabai. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada pagi ini, mungkin kita dah lama tak berhubung dengan mak ayah kita. Apa kata? Ambil selepas rancangan kita pada pagi ini, ambil telefon kita tu, hubungilah ibu ayah kita. Sesungguhnya mereka sangat-sangat merindui untuk mendengar suara anak-anak mereka, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Ustaz tambah lagi Ustaz komentar berkaitan dengan konsep suami yang larang isteri jumpa dengan mak ayah ni Ustaz. Silakan. Tapi pasal kita dah last dekat blog untuk TV3 ni, jadi tak boleh panjang lah. Last saya nak sebut apa disebut oleh Dr. Abdul Karim Saidan. Tak, tuan-tuan, tujuan saya nak menyebut ni supaya tuan-tuan tahu tu bukan perkataan saya. Itu je kan. Supaya dia tahu bahawa bukan perkataan kita. Ini bukan pandangan kita. Sebab itu pendirian yang saya ambil ini. Walaupun biar nampaklah bodoh membaca, tak apa. Sebab kadang-kadang sebab kita nak memahamkan apa isu dia. Sebab mungkin sesengah tu dikomparekan. Ustaz tu kata tidak, ustaz ni kata tidak. Sekarang ni bukan ustaz yang bercakap, ni ulama yang menjadi rujukan para ulama di dunia. Dr. Abdul Karim Saidan, kalau orang tak kenal, masalah dia mengaji. Mufassal fi ahkamil mar'ah, dia kata apa? Jika seorang suami melarang isteri tanpa alasan yang terima syarak, sedangkan adanya keperluan untuk menziarahi ibu bapa dia lah, maka boleh bagi isteri untuk tidak mentaatinya dalam larangan tersebut. Jelas ayat ini nak menunjukkan suami jangan ingat boleh veto untuk larang isteri, kecuali kalau ada alasan yang tertentu. You tak usah pergi sebab you nak pergi rumah mak bapak you tu nak kena lintas sungai. Setakat semalam semua yang lintas sungai tu semua kena baham dengan buaya. Okey, fine, itu boleh terima. Nampak tak Man? Okey, cukuplah takat tu. Saya takut panas sangat tajuk, bukan tajuk ni. Ini soalan dia. Ustaz takut kan, bukan setakat soalan panas Ustaz, takut rumah tangga semua panas sekarang. Tak, kita bukan nak condemn, tapi mudah-mudahan Allah berikan kepahaman, dan saya berniat mudah-mudahan dengan pandangan ulama itu memberikan kepahaman pada penonton kita, baik laki-laki baik perempuan, termasuklah mak bapak. Kadang-kadang ada mak bapak juga, dia anak-anak lelaki, dia yang tukang melarang anak lelaki dia. Apa bini kau tu? Patutnya bini kau ni berbakti pada aku. Ai, bawa tenang makcik. Tok Melah jangan macam itu, Tok Melah. InsyaAllah. Jadi teringat satu hadis Nabi menyebutkan berkaitan bahawa tidak masuk syurga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini satu larangan bagi kita lah, para suami terutamanya kita. Perlulah kita ada rasa ihsan dengan isteri kita. Mungkin ada ibu ayah yang sakit dan sebagainya, izinkan mereka untuk bertemu dengan ibu ayah mereka sendiri, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz dengan raikan soalan berikutnya daripada soalan ni saya suka. Puan Intan Zurina Abdul Razak kita, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz,
Bagaimana mahu menukar mindset masyarakat bahawa dewasa ini ada kalanya ibu bapa itu sendiri yang mahu tinggal di pondok warga emas di pusat pengajian Islam, bukannya sebab diabaikan oleh anak-anak mereka. Dan soalan kedua, Ustaz, ada juga ibu bapa yang berkeras, tidak mahu menerima rawatan di hospital, mahu tinggal di rumah sendiri saja, membuatkan anak-anak serba salah dan orang sekeliling sangka ibu bapa diabaikan. Bagaimana pula mahu selesaikan isu ini? Terima kasih Ustaz. Aywa, cantik soalan. Man, satu ketika saya fikir berkenaan apa? Banyak orang kawan-kawan Ustaz buat ma'atafiz baguslah, alhamdulillah, sebab nak melahirkan banyak hufaz-hufaz dan sambil mendidik masyarakat dengan Al-Quran. Saya tertanya-tanya diri saya nak buat apa Ada tak tertanya-tanya diri? Sebab kita ni Allah bagi ruang sumbangan. Kan? Apa yang kita boleh nak sumbangkan? Tahu tak apa yang saya fikir? Saya nak fikir buat tempat untuk ibu-ibu ibu bapa ni yang anak-anak tak peduli ni duduk di pondok macam yang ada yang orang buat sekarang ni. Maknanya lebih luas lagi. Kebetulan pula saya ada tanah 6 ekar keluarga punya. So dia fikir, saya rasa kalau masukkan situ semua banyak dapat tu. Orang yang boleh masuk. Maknanya nak sebut begitu, Mat. Saya nak sebut penonton sekalian, ini antara usaha yang bagus yang dah dimulakan pun. Dah ramai yang mulakan. Tapi benda ni kita nak sebutkan bahawa kadang-kadang setengah orang dianggap benda tu sebagai dia panggil larikan diri daripada tanggungjawab. Saya sampai fikir apa, Man? Kalau aku buat, aku nak mesti syaratkan dia boleh letak mak bapak adik kat situ daripada dia pergi letak dekat rumah orang tua-tua lepas tu terbiar tak ditengok. Kita buat yang mahal punya. Kau nak sangat letak mak bapak kat rumah orang tua, letak kat sini. Standard hotel. Bayar? Yes, bayar. Tak bayar. Tapi servis Isnin sampai Jumaat je. Isnin sampai Sabtu je. Ahad tak masuk dalam perjanjian. Kau kena ambil. Jalan. Bawa pergi berjalan satu hari. Boleh masuk balik pukul 6 petang. Dia kena syarat macam tu. Kalau sekiranya tidak, perjanjian tadi kita akan saman. Dia kena macam tu. Sebab kita tak nak sekadar mentang-mentang aku kaya, kau duduk sini, fasta, kau duduk. Tapi kita nak supaya kita boleh satu part kita faham, tapi satu part mungkin anak-anak dia nak bagi yang lebih baik. Kadang-kadang di rumah bawa baby ke orang bantu rumah dia tak boleh nak serve lebih baik. Mungkin di situ lebih baik dia boleh bagi pengajian, boleh dapat perkhidmatan misalnya. Tapi kena ingat 6 hari saja. Ini cerita ni minta maaf ni bukan promosi, memang tak ada pun. Tak ada lagi. Cuma saya duk mikir. Rasanya kalau buat begini bagus. Sebab maknanya anak-anak dia tidak akan terlepas. Kita ambil faham satu part bahawa anak-anak dia nak beri yang terbaik untuk mak ayah dia. Nak duduk tempat yang bagus, kan? Yang servisnya bagus, ada cek doktor, ada cek BP apa sebagainya. Tapi bukan ustaz lah yang cek. Memang doktor. Dia kena bayar lah perkhidmatan tu. Tapi pada masa yang sama dapat pengajian, pada masa yang sama 6 hari saja servis. 1 hari wajib datang. Tak datang kita saman. Walaupun datang dengar ceramah daripada ustaz ke? Terpulang. Yang penting di groom. Ini contohlah kita nak begitu. Tapi minta maaf benda tu tak ada lagi. Saya nak menjawab soalan daripada Intan ni tadi. Jadi bagus sebenarnya idea ni dan memang dah pun dibuat sebab bila kita tengok rumah orang tua ni memang betul-betul orang lepaskan saja dan kesian. Mak ayah tu daripada yang sihat jadi tak sihat. Bukan semua rumah orang tua ni sihat. Ada yang tu memang tak sihat. Kadang bercakap seorang-seorang sebagainya. Jadi patutnya mak bapak yang sihat ni kita letak di tempat yang begini, istilahnya pondok warga emas lah istilahnya, tapi tak warga emas juga. Saya ada pergi satu pondok yang dijemput saya, yang duduk di situ tu pengarah pun ada. Pengarah. Takkanlah pengarah tu dicampak adik anak dia, tapi nak menunjukkan bahawa sesuatu yang manfaat buat dia. Itu satu. Yang keduanya soal supaya orang tak bercakap bahawa sebenarnya itu adalah mak bapak sendiri punya pilihan. Saya nak sebut ini isunya ialah masyarakat. Saya nak pesankan tuan-tuan, kita ni cubalah bertenang-tenang sikit. Jangan duk rajin ngomen je. Kadang-kadang benda tu kita tak tahu hujung pangkal, Man. Kadang-kadang mak bapak ni betul, saya ada jumpa mak ayah yang memang dia bukan tak nak duduk rumah anak dia. Dia kata, Ustaz, saya tak apalah, saya duduk rumah saya.
Tak apa. Tapi duduk seorang-seorang ke makcik? Tak apa. Ada kawan-kawan jiran-jiran sebelah. Jadi ada orang kadang-kadang pandang, oh anak-anak ni apalah, mak bapak kat kampung. Kadang-kadang pilihan dia. Sebab itu Quran sebut, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau stand, jangan kau ikut, jangan kau buat satu benda yang kau tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Ini masalah. Jadi dapatkan gambaran. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat, man. Berlaku dalam masyarakat. Saya rasa mak sebutlah, isu berkaitan dengan mak bapak ni, warga emas ni, mungkin perlu kita up juga dalam masjid-masjid surau-surau kita. Jadi satu isu yang mungkin boleh di forum, didiskusikan supaya memberi kepahaman kepada masyarakat. Dan pada masa yang sama, saya sampai terfikir apa, man? Sepatutnya mungkin agaknya dah sampai masa masjid ada jawatan kuasa warga emas. Jangan jumpa kan? Dah tak pernah dengar. Biro warga emas ada tak? Tak Tak ada kan? Biro warga emas. Pasal ramai yang penonton-penonton kita ni dalam Tanyalah Ustaz ni juga orang masjid. Saya rasa dah sampai masa. Kita ada biro ekonomi yang tak tahu apa ekonomi dia buat pun. Ini dapat kecaman betul ni. Tanyalah Ustaz pagi ni. Tapi betul. Saya bukanlah nak komen yang itu. Buatlah. Tapi yang warga emas ni perlu perhatian. Wujudkan satu biro supaya masjid dan surau benar-benar berfungsi, memberi manfaat. Bukan nak suruh dia pergi ziarah, tapi mungkin ada benda yang dia boleh bantu. Jadi kan? Itu satu saranan yang baik pada Ustaz tu. Dan juga saya juga kita doakan agar Ustaz dapat menyediakan pondok warga emas yang emas tersebut. Cuba ingatkan balik sekali, jangan telefon saya. Pondok tu pun tak ada lagi. InsyaAllah Islam sekalian, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz. Daripada Puan Sarasik Cici. Assalamualaikum Ustaz Adaim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada segelintir anak-anak buang ibu bapa sendiri di tepi jalan dan diletakkan tepi masjid, yang sebelum itu dijanjikan untuk dibawa bersiar-siar atau duduk sekali dengan anak mereka. Adakah punca pengabaian ini disebabkan tindakan ibu bapa itu sendiri, yang mana pengalaman anak-anak itu sendiri didera fizikal dan mental ketika di alam kanak-kanak hingga menjadikan mereka menyimpan dendam kepada ibu bapa sendiri? Mohon komen Ustaz. Terima kasih. Biar tahu yang kira satu soalan yang baik Ustaz, sebab banyak berlaku di kalangan masyarakat pada hari ini Ustaz. Silakan. Saya nak sebut beginilah. Pertama, dalam konteks kita nak sebut anak-anak menganiaya ibu bapa ni, mungkin dia ni balasan disebut tadi kan. Mungkin anak-anak tu terima. Sebenarnya tak layak. Kita tak boleh. Hatta kalau bapa tu ni, contoh man, contoh ada orang dia berkahwin, beranak, dia hilang. Ini apa punya bapa pun kita tak tahu lah kan. Dia hilang. Besok tiba-tiba kita jumpa bapa ni, dan dia tak bercerai man, tak bercerai. Dia cuma hilang. Dia cuma hilang. Dia mungkin ada ilmu baru. InsyaAllah. Ilmu ghaib. Saya nak sebut apa dia, dalam hal ini dia kata tak boleh anak tadi ambil alasan sebab kecacatan perangai mak bapak. Bukan kecacatan bapak tu, kecacatan perangai mak bapak. Kadang-kadang ada man, anak-anak yang bila lahir dia bagi kat nenek. Allahu Akbar. Kawan tu, nenek tu dah terbungkuk-bungkuk dah, nak ambil air pun ketok-ketok. Dia yang besarkan cucu. Anak ni jadi bengang, jadi marah. Bila jumpa mak bapak ni, dia dah besar, mungkin bapak dah bercerai ke apa ke, jumpa mak, jumpa bapak, dia dendam. Tak boleh. Tak boleh. Ini saya sebut dalam konteks hukum. Tak layak. Tak boleh, tak layak. Ya, tak boleh. Ya, sebab itu yang tadi kita sebut, sampaikan, bayangkan apa nama ni dipanggil, sahabat ni, walaupun mak ayah mereka tu tak beriman ni, tetap juga kena buat baik. Mereka buat baik kepada mak bapak mereka. Apatah lagi yang ini bukan tak beriman, cuma perangai tak tentu hala. Perangai tak macam orang beriman. Marah mak bapak ni. Habis yang pergi lempar anak tu sesuka hati, tentu hala. Kan? Sebab itu saya nak sebut satu part dari segi kita sebagai anak. Betul kan? Bang, kita tahu memang marah, tapi tak boleh begitu bang. Ini hukum. Tapi tu pulanglah. Kita hanya boleh menceritakan. Kita tahu. Kata orang, you are not in my show. Kan? Kata orang cakap betul. Saya memang selalu kat rumah kalau pagi cakap betul. Memang saya aturkan begitu. Jadi saudara sekalian, yang terjawab soalan tersebut, anak-anak tidak ada hak dan juga tidak layak sebenarnya untuk berdendam kepada ibu ayah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Ustaz, kita nak bincang banyak lagi Ustaz berkaitan dengan topik ni, tapi kita nak tamatkan terlebih dahulu TV3 sebab kita nak sambung sebentar setelah TV9. Sedang betul sekalian, yang kemana-mana teruskan kekal bersama dengan kami
ini. Kalau anda terlepas info atau siaran dari awal, jangan lupa untuk catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu semula sebentar saya lagi di TV9. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru menerusi TV9, dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal hingga ke saat ini untuk sama-sama kita mengambil ilmu dan juga iktibar berdasarkan topik yang kita bincangkan pada pagi ini bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rokman kita, iaitu topiknya Ibu Bapa Terabai. Alhamdulillah, kita sudah pun mendapat banyak ulasan dan juga jawapan di sebalik soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita nak raikan lagi beberapa soalan pada sahabat-sahabat, dan soalan berikutnya yang terpilih adalah daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana pula anak-anak yang tinggal di bandar besar yang struggle dalam mencari rezeki? Jarang-jarang dapat balik kampung menziarahi ibu ayah yang uzur atas faktor ekonomi. Adakah dia dikira mengabaikan ibu bapa? Bagaimana cara terbaik nak peroleh keberkatan dan terangkan supaya mereka faham dengan keadaan kita? Mohon perkongsian. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ini kira wakil kepada Cik Faizal ni lah. Untuk dekatkan mak ayah. Saya soalan ni bagus sebenarnya. Baguslah penerbit pilih soalan ni. Saya nak mula dulu sikit dengan berbakti pada mak bapak ni, supaya kita faham bahawa kadang-kadang orang banyak amalan dia buat. Macam-macam amalan. Masalah orang kita ialah dia tak buat amalan yang paling baik. Kalau makan durian, dia nak pilih durian yang paling sedap, Musang King, kan, kecoh sampai naik harga, contohlah. Tapi dalam buat amalan dia tak nak buat begitu. Jadi sepatutnya dalam buat amalan ni kita tengok amalan yang paling utama disebut oleh Nabi SAW, hadis yang sebagaimana direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Antaranya solat pada waktunya, berbakti pada kedua bapa dan berjihad pada jalan Allah. Ini yang Nabi SAW guide kita. So sepatutnya kita pergi kepada amalan yang paling baik dulu. Tapi ini tak berlaku. Ini masalah ni. Yang pertama. Yang kedua, kemustajaban doa. Ini yang menentukan keberkatan. Jadi kalau kita saya nak sebutkan, kadang-kadang kita anak-anak ni rugi sebab kita ada peluang mak bapak ada, tapi kita tak nak manfaatkan kerana diorang punya doa mustajab. Itu dalam hadis sebut kan, 3 doa yang tidak ditolak, antaranya wada'watul walidi li waladi, doa mak bapak kepada anaknya. Jadi rugilah, dan rugi. Kalau sekiranya kita ada mak bapak, sampaikan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW sebut ada satu orang lah, dia buat dosa besar. Jadi jumpa dengan Nabi SAW, ringkas cerita, Nabi kata, kau ada mak? Mak tak ada. Kata Nabi SAW, kau ada makcik tak? Makcik sebelah mak, khalah. Kalau makcik sebelah pak, kita panggil ammah kan? Khalah. Dia kata ada. Kau pergi jumpa dia, minta dia doakan. Nak cerita bahawa sampai tahap macam itu. Makna adik-beradik mak tu dapat dia punya sampingan tu. Adalah huraian dia, tapi makna nak menyebutkan keberkatan dengan doa ibu bapa. Jadi rugilah. Nak beritahu bang, tuan-tuan, kalau kita tak manfaatkan, rugi. Pasal kita diberikan peluang. Bukan semua orang ada. Saya mak dah tak ada, Allah yarhamha. Bapak mentua dah tak ada, Allah yarham. Saya hilang 2 lah. Tapi bapak saya kahwin seorang lagi, so dapat 3 balik lah. Mak mentua ada lagi. Kan, alhamdulillah, saya yakin mak mentua saya selalu doakan saya. Kan? Hai mak. Doakan saya. Bapak saya insya-Allah saya yakin doakan, dan isi bapak saya juga mendoakan. Maknanya nak sebut rugi kalau siapa yang ada mak bapak tapi dia lepaskan peluang. Kita sibuk suruh Da'i Luqman doa, belum tentu makbul. Betul Ustaz. Sibuk suruh saya doa, lagi belum tentu makbul. Mak bapak ada bang. Oh kak, suruh mak bapak kita yang doakan anak-anak kita, suruh mak bapak kita yang doakan keluarga kita, kerana itu lebih makbul, kerana ada hadis Nabi SAW. Rugi. Dan saya nak sebut juga soal soal balik kampung ni kerap tak kerap, saya rasa susah juga. Dia ni subjektif. Ya.
kadang-kadang mak bapak pun dia tak nak juga anak kita nyusah diri kan. Ada juga mak bapak macam tu. Tapi saya ingat ambil contoh lah dalam bab ziarah man. Kan ada hadis Nabi SAW, Nabi kata orang yang datang berziarah, Nabi sebut kan, orang yang datang ziarah, maka dia tak sunat lama-lama, sehingga Nabi sebut wala yahillu lahu ay yathwiya indahu hatta yukhrijahu. Jangan duduk lama-lama dekat tempat ziarah tu sampai bila nak balik ni? Balik lah. Sampai orang rasa ganggu. Ganggu. Tapi man, dalam keadaan sunat singkat berziarah ni, ada juga pandangan menyebutkan harus bahkan sunat duduk lama-lama. Kalau kedatangan kita tu memberikan kebahagiaan kepada orang tu. Jangan buat modal pula. Pergi ziarah mak baliklah. Nabi kata jangan lama-lama mak. Ini modal tak. Jangan lupa, kalau mak tu suka kita berlama-lama, sunat kita berlama-lama. Bahkan bukan mak saja. Kalau kita ziarah kawan-kawan tu, kita tak salah balik man, let lalu. Sunat kita. Jangan kita kata tak boleh. Ni sunnah kita tak boleh lama ni. Kadang-kadang member peli lah. Saya tak payah balik lah. Sebenarnya dalam hati boleh. Kalau yang tu peli balik lah. Jangan tunggu lagi. Maknanya begitu. Dan kita nak sebutkan juga satu part lah man. Bab apa nama ni? Kita nak buat kerja kan. Kita nak buat kerja. Nak bekerja kan. Nak berziarah anak. Tapi ini bukan isunya. Kita bukan nak perlu korbankan mana-mana. Ziarahlah mak ayah tadi kan. Tapi pada masa yang sama, kita juga jangan terkorban. Tapi kena ingat, saya nak ambil sikit apa disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari dalam ihkamnya, dalam hikmahnya. Dia kata apa? Min alamati iqamatil haqqi. Sebab saudara yang bertanya ni mewakili semua orang lah. Dia bekerja tu struggle sampai dia tak boleh nak fokus pada mak ayah. Dia minta maaf lah. Tapi kata Ibn Athaillah Sakandari apa? Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'in iqamatu iyyaka fihi ma'a husulin nata'ij. Antara tanda bahawa Allah menetapkan sesuatu pada engkau tadi, pada satu kedudukan, pada satu posisi, pada satu suasana, ialah bila engkau dengan kedudukan tu kau dapat hasil. Maksudnya apa? Maknanya engkau kerja. Katalah contoh man, kita ni, saya ni jadi tukang mengajar orang. Ceramah lah kita panggil. Tapi menyebabkan jadi hilang tanggungjawab, so makna pekerjaan tu tak bagus untuk kau. Tapi kalau engkau bekerja, baru ni saya ceramah di hospital. Dia kata, saya nak minta tukar pasal suami duduk jauh sebagainya. Saya kata, betul, itu memang hak kita untuk minta tukar. Tapi jangan kecewa kalau tak boleh tukar. Sebab, cuba tengok, sepanjang kita ni ada tak bergaduh suami isteri, teruk sampai nak bercerai-berai, ataupun anak-anak terabai, ataupun kita punya tanggungjawab solat sebagainya terabai. Tak ada. Kata Ibn Athaillah Sakandari, Allah berkehendak engkau duduk pada kedudukan tu. Bahkan kalau menurut pandangan tasawuf, dia kata engkau minta tukar tu tak ada adab. Oh, tak ada adab. Itu pandangan tasawuf, bukan pandangan saya. Tu tak boleh buka dalam kitab-kitab tasawuf. Maknanya nak bagi tahu, kalau kita bekerja sampai mak bapak kita tak sempat nak peduli sebagainya, something wrong kita punya kerja tu. Kita bekerja sampai tak solat, tak apa, something wrong. Maknanya Allah tak nak engkau bekerja kat situ. Seolah-olah begitu kata Ibn Athaillah Sakandari. Mungkin kau berduit banyak, kan? Tapi akhirnya apa jadi pada mak ayah kau? Akhirnya mak ayah, kata orang tu, meninggal dengan sebab terjatuh sebagai pasal kau tak peduli. Engkau duit banyak, engkau bekerja bagus, pangkat makin naik. Sebenarnya Allah tak berkehendak engkau pada kedudukan tu. Tu satu perkara. Dan satu perkara lah saya nak sebut, kita kena bijak untuk urus tanggungjawab lah. Kena bijak. Tanggungjawab mak bapak, tanggungjawab keluarga kita. Saya nak sebut kongsi sikit lah man. Dulu ada satu talk saya bagi dalam training. Saya kata training tu sebab apa? HR yang jemput. Ni nak kongsikan dengan tuan-tuan. Bila HR jemput, bos dia dekat belakang. Saya pun tanya, baik, tuan-tuan bila bertemu kerja dengan keluarga, nak dulukan mana? Bos kat belakang. Bos kat belakang ni. Majoriti dulukan kerja. Ini macam ya je. Kemudian adalah sekelompok dalam 2-3 orang gitu. Tak, keluarga. Saya keluarga. Saya tanya, kenapa dulukan keluarga bang? Sebab pada saya keluarga tak boleh cari ganti. Saya kata semua salah. Semua pening. Sudah. Saya kata tak. Bila bertembung keperluan kerja dengan keluarga, mana yang perlu terkorban? Kita yang kena korban. Kita lah terkorban. Kita jadi tak ada. Macam kita sekarang ni man. Kita ni komitmen kerja kita ada keluarga. Jadi kalau kita biasa mancing, dah tak ada. Saya tak ada hobi dah. Orang tanya saya tak ada hobi. Saya sportman.
Saya suka sebenarnya main bola, tak ada hobi. Saya dah tak ada hobi. Hobi saya, kalau saya ada masa kosong, saya duduk dengan keluarga. Begitulah konsepnya. Tidak ada istilah yang terkorban. Aiwah. Allahu Akbar. Jadi tidak ada itu sebenarnya kita yang perlu berkorban sebenarnya. InsyaAllah mudah terjawab soalan tersebut. Jadi semua sekalian, kita nak berhenti berehat untuk kali yang terakhir untuk episod Wardah kali ini. Jangan kemudian teruskan kekal bersama kami. Rungkaian tentang topik kita akan diteruskan. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sekali lagi insya-Allah. Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Merungkai perbicaraan kita pada pagi ini berkaitan dengan topik ibu bapa terabai. Yang menarik, sebentar tadi Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan mustajabnya doa ibu ayah ni. Jadi sidang betul sekalian, anak-anak mungkin pada saat ini kita ada yang sedang mengalami kerugian dalam perniagaan, mungkin juga ada yang sedang mengalami kegagalan dalam peperiksaan sebagainya. Apa kata kita ambil masa sebentar, saya lagi kita call ataupun hubungi ibu ayah kita, minta mereka, ibu ayah doakan kami, doakan kemudahan diri kami, mudah-mudahan kita semua mendapat jalan keluar daripada segala kemusykilan ataupun segala kekusutan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan penyelesaiannya insya-Allah. Jadi masih lagi kita bincangkan topik berkaitan dengan ibu bapa terabai. Kita teruskan lagi Ustaz dengan meraihkan soal berikutnya daripada Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bagaimana dengan situasi seorang anak yang rajin beribadah tetapi ibu bapa terabai? Apakah ada jalan untuk menuju ke syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Oh ni tadi kerja, ni ibadah lah Ustaz. Bagaimana, silakan. Ini menunjukkan satu part lah menunjukkan bahawa kadang-kadang kita ni kita rasa kita ada ilmu. Saya tertarik baru ni dalam satu forum perbincangan. Betul apa yang disebutkan. Ilmu ni rupa-rupanya apabila kita boleh memanfaatkan dia barulah namanya ilmu. Kalau tidak dia jadi maklumat je. Kan, faham tak? Kita tahu tapi tak manfaat pun. So bukan ilmu lah untuk kita. Dia hanya maklumat je. Macam orang bagi contoh, kita tahu nak buat kuih mesti ada tepung, tepung gandum, mesti ada margarin. Tak cuba buat, tak boleh. So itu hanya maklumat saja. Sama juga kita. Kita tahu kita nak dalam konteks mak bapak kena begini, tapi kita tak boleh nak apply. Kan sampai begitulah. Ada orang beribadah sampai tinggal mak bapak, kan buat kerja konon untuk agama tapi tinggal bapak. Ini satu benda yang salah. Yang lebih teruk lagi, tak kiralah ke masjid ke mana ke, ada saya sendiri pun ada orang telefon kata, Ustaz tolong bagi tahu suami saya. Saya kata kenapa kak? Cakap dengan dia jangan asyik pergi masjid je. Sudah. Saya kata, dah kenapa? Orang lagi nak supaya suami pergi masjid. Dia kata, saya tak ada masalah suami saya pergi masjid Ustaz. Tapi kalau pergi masjid, sampai anak-anak punya urusan pun dia tak peduli, apa hal dia kata? Itu betul juga. Ini yang kadang-kadang memburukkan agama. Kita kena ingat, penonton sekalian, sahabat-sahabat lah, kita nak buat kerja agama ni bagus, tapi jangan sampai memberikan impak buruk kepada agama. Ya? Kadang-kadang kita nak nampak kita baik, agama yang buruk. Ini yang tak bagus. Sebab itu ni salah faham. Dalam apa konteks sekalipun. Sebab itu hadis yang kita baca tadi, ya, yang di awal tadi, kalau tuan-tuan tak perasan, mungkin kita tak baca dia punya matan dia. Orang tak perasan jadi hadis kan. Dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmizi, Imam Muslim, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Qala as-salatu fi waqtiha. Qala thumma ay? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ay? Qala jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Kalau aku nak minta tambah lagi, tentu Nabi tambah lagi. Maknanya Nabi SAW sebut, bila tanya apa amalan paling baik, maka Nabi kata solat pada waktunya. Apa lagi? Buat baik kepada mak bapak. Apa lagi? Jihad fisabilillah. Makna ialah betul, mungkin ada dia punya latar belakang kepada hadis ini, tetapi yang Nabi SAW sebut soal berbuat baik kepada mak bapak. Jadi dalam konteks ini, apa keadaan pun prinsip itu tetap kekal. Kerana ini bukan dalam konteks pilihan. Misalnya buat kadang-kadang kita tanya orang kan, saya nak buat apa saya duit banyak lah, sedekahlah, sesuai dengan konteks dia. Tapi kena ingat, berbuat baik kepada mak bapak itu adalah prinsip. Kan kita bincang di awal tadi kan, dia dasar.
dasar dalam agama tu. Kan? Memuliakan ibu bapa. Itu sebab tu kan kita sebut di awal tadi bagaimana diangkat kedudukan tu, kemuliaan tu sampai tahap Allah SWT memuliakan mak bapak tu, perintahnya bersekali dengan perintah jangan menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah. Jadi sebab itu dalam konteks ni kita jangan salah faham. Bagus, saya tak kata tak bagus. Orang yang kaki masjid, kaki surau, memang itu pun yang kita suruh. Takkan kita pula nak condemn. Tapi bila kesilapan yang menyebabkan bukan hanya dia tu yang dipandang tak betul, tapi agama dipandang tak betul, maka saya rasa ini tak baguslah. Ini kena kita betulkan, prioriti balik. Bagus dah, saya tak kata tak bagus tadi. Cuma saya kata salah faham. Salah faham dalam konteks memahami agama. Kadang-kadang satu perkara juga saya rasa kita perlu fahamkan ialah soal fiqhul aulawiyat. Fiqh keutamaan. Priority fiqh. Kadang ni penting. Kadang dalam bab ini orang tersilap lah dalam dia nak menentukan. Dia mengikut, masalah kita ni bukan ikut priority. Kita ikut apa yang kita nak. Bila ikut apa yang kita nak, payah. Dalam bab makan tak apa, tak ada masalah. Makanlah ikut apa suka. Tapi dalam bab agama, tak boleh. Sebab agama ni bukan bawa dengan semangat. Semangat tu betul ada dalam agama, tapi dia bukan mesti dibawa dengan semangat. Agama dibawa dengan ilmu. Tiangnya ilmu. Dia punya panggil apa? Asasnya itu, foundationnya adalah ilmu. Sebab itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu yang mula-mula turun. Kerana para ulama nak menyebutkan bahawa dia mesti didasarkan dengan ilmu. Kenapa? Inilah lanjutan dia. Sebab tu kalau takkan timbul soalan tu. Kan mungkin agaknya yang bertanya tu bapak kot. Mungkin anak ni ke mana beribadah, duduk dalam gua ke apa, tak keluar-keluar agaknya. Tu masalah. Tak salah pada saya, buatlah apa benda pun urusan agama, tetapi bagi kita kena faham, bila kita buat urusan agama, biar dia jadi nampak tambah nilai, bukan susut nilai. Kita lock perkataan tu. InsyaAllah. Tambah nilai, bukan susut nilai. Dan kita kena faham, Ustaz katakan tadi tu berkaitan dengan fiqhul aulawiyat tu. Apakah perlu diletakkan sebagai keutamaan. Jadi jangan sampai kita ni terlalu asyik beribadah sehingga mana kita terlepas ataupun terabai tanggungjawab kita kepada orang yang lebih kita pertanggungjawabkan, insyaAllah. Jadi bila terjawab soalan tersebut, kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz. Daripada Puan Masnida Johari. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apabila menyebut ibu bapa terabai, biasanya ia berkaitan terus dengan penjagaan dan perhatian dari anak-anak. Apakah sudut-sudut lain yang boleh dikategorikan sebagai mengabaikan ibu bapa yang mungkin sebagai anak-anak mereka tidak menyedarinya? Terima kasih Ustaz Naim. Ustaz, gambar sikit Ustaz. Kadang-kadang ibu ayah ni, saya ada pergi ke beberapa tempat juga Ustaz. Pusat-pusat penjagaan orang warga emas ni. Mereka buat apa, mereka nak duduk dekat situ sebab mereka tak nak anak-anak mereka jadi anak derhaka, Ustaz. Ustaz. Bagus betul. Ini sebagai kesimpulan kita Ustaz untuk episod pada hari ini, Ustaz. Silakan. Saya mungkin soalan ni saya nak sebutkan ni dalam konteks saya nak relate sikit lah dengan satu benda yang sifatnya fakta. Sebab itu dalam konteks undang-undang, kan, dalam konteks undang-undang, kalau sekiranya kesalahan itu berkait dengan emosi mak bapak tadi itu juga, dia boleh didakwa. Sebab dia kategori yang kata dimasukkan mengabaikan tu, itu boleh didakwa. Ada undang-undang ni, Mat, jangan main-main. Ini jarang orang bincang benda ni. Tapi saya bukan lawyer dan saya bukan pegawai undang-undang, tapi saya nak sebut ada. Maknanya secara apa ni dipanggil istilahnya kita panggil apa? Emosi. Secara emosi itu juga termasuk dalam perkara yang diletakkan di bawah Seksyen 2 Akta 521. Ya, Seksyen 2 Akta 521. Dan memang ada orang yang dah pun dihukum penjara, hukum denda, anak-anak sendiri. Sebab mengabaikan mak ayah. Itu istilah tadi, istilah definisi mengabaikan tu. Jangan main-main. Jadi sebab itu kita kata dia bukan hanya soal kita abaikan ziarah balik je, tak. Kadang-kadang melibatkan emosi kita. Ialah maknanya berkait dengan penderaan emosi mak bapak tu juga, itu boleh dimasukkan di bawah pengabaian. Jangan main-main. Tapi dalam konteks tadilah yang Luqman sebut tadi tentang apa nama mak ayah duduk sana, dia tak nak anak-anak tu berdosa, baguslah. Kadang-kadang ada mak ayah ni begitu, dia tak sampai hati nak menjadikan anak-anak dia tu
terjebak dengan perkara yang akhirnya dipanggil mengundang bala untuk dia. Dia pun tak sampai hati. Ini mak bapak yang mulia lah. Dan sebenarnya mak bapak macam tu, Man. Betul. Kita kadang-kadang jadi mak bapak ni macam tu. Kita tak sampai hati. Kadang-kadang geram je. Ya Allah, Imam Al-Fatih. Kadang-kadang geram je kan. Tapi kita jadi mak bapak ni kita tak sampai hati. Tapi itulah yang betul-betul Luqman tanya tu betul. Tapi kita kena ingatlah benda-benda ni satu perkara lah, Man. Tadi ada soalan yang awal tadi ni, ujung lah nak sharekan aja. Bila kita kena ingat ada hadis Nabi SAW sebut, Man. Dia macam tadi tu, Kamal tadi nutudan, tapi dia bukan itu. Ni hadis yang sahih. Dia sebut barang siapa man syaqallahu bihi. Barang siapa yang melakukan dipanggil menyusahkan, Allah akan menyusahkan dia. Ingat. Jadi kita anak-anak kena ingat benda tu. Maknanya tak mustahil. Allah taklah menyusahkan kita dengan anak-anak pula. Tak mustahil. Benda lain pula. Allah susahkan kau dengan benda lain. Engkau jadi mungkin dari segi kesihatan kau tak bagus. Rezeki kau jadi susah. Allahu Akbar. Jadi kena hati-hatilah. InsyaAllah kita ya. semua jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan jawapan-jawapan Ustaz bagi soalan-soalan yang telah diajukan ini memberikan kita satu pendedahan juga pencerahan agar kita semua menjadi seorang anak yang taat kepada ibu bapa, dan juga ibu bapa perlu mendorong anak-anak yang ada pada hari ini untuk sentiasa menjaga diri mereka dan juga menjaga diri mereka itu daripada melakukan dosa, iaitu jangan mengabaikan ibu ayah itu kita sendiri. Jadi insyaAllah Ustaz sebagai penutupnya sedikit bacaan doa ringkas, kemudian Allah SWT berkati pertemuan kita. Ustaz silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas puasan ilmu. Masyaallah SWT panjangkan usia Ustaz, kekal Ustaz dan kesihatan untuk sampaikan ilmu buat kami semua. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa, tersilap tutur bicara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bak ibu ayah ni, bak kadang-kadang sebab saya pun macam cak sendiri kan.